Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar berkenaan dengan vaksin HPV. HPV adalah singkatan untuk Human Papilloma Virus. Jadi vaksin HPV ini diberi bertujuan untuk mencegah jangkitan Human Papilloma Virus. Kita tahu bahawa HPV ini tergolong pada dua golongan. Satu kita panggil high risk HPV yang berisiko tinggi, dan HPV yang berisiko rendah, low risk HPV. High risk HPV ini dia menyebabkan kanser, pra-kanser dan kanser. Manakala low risk HPV ini tak menyebabkan kanser, tapi dia menyebabkan kutil ataupun ketuat pada bahagian kulit dan kemaluan, lelaki dan wanita. Dan juga peratusan kecil dia menyebabkan kutil pada bahagian peti suara kanak-kanak. Dan manakala high risk HPV pula dia menyebabkan pra-kanser dan kanser kepada lelaki dan wanita. Cuma hari ini saya nak tekankan lebih kepada kanser wanita. Kepada lelaki dia menyebabkan pra-kanser dan kanser pada bahagian anus, pada bahagian penis. Manakala pada kaum wanita pula pra-kanser dan kanser bahagian cervix, pada bahagian faraj, pada bahagian vulva dan juga pada anus. Dan peratusan kecil juga HPV yang berisiko tinggi ini menyebabkan kanser di tempat lain, contohnya di bahagian tekak. Jadi maksud dia, bila kita beri vaksin HPV ini, dia bukan sahaja mencegah satu-satu jenis kanser, tetapi dia juga mencegah pra-kanser dan kanser di beberapa tempat tubuh badan seorang lelaki dan seorang wanita. Cuma hari ini saya nak tekankan hanya di manfaat ke atas kaum wanita. Dan kita tahu bahawa virus HPV berisiko tinggi yang utama adalah 16 dan 18. Manakala yang berisiko rendah pula adalah 6 dan 11. Kerana virus-virus inilah yang terkandung di dalam vaksin yang akan saya terangkan nanti. Untuk memahami tentang penghasilan vaksin dan kegunaan vaksin, terlebih dahulu saya tunjukkan struktur virus HPV. Terdapat lebih 100 jenis virus HPV yang diberi nama mengikut nombor, dan virus HPV ini hanya menjangkiti manusia melalui hubungan seksual. Terdapat peratusan yang kecil melalui sentuhan, dan juga melalui anak, menjangkiti daripada ibu yang seketika kelak melahirkan anak itu. Virus HPV ini dia berbentuk bola bulat macam tu. Dia ada kulit luar, dan di tengah ni ada DNA yang berbentuk gelang. Di kulit luar ni ada protein yang besar yang dikenali sebagai protein L1 ataupun protein L1. Dan dia ada protein kecil yang dikenali sebagai protein L2. Protein L2. Protein L1 ini penting sebab ini adalah protein yang utama yang akan merangsang sistem imun manusia yang diserang. Jadi dengan adanya protein L1 inilah seorang manusia mengenali virus ini sebagai benda asing, dan dia menyerang dan cuba menghapuskan virus ini. Jadi protein L1 ini penting. Di tengah-tengah virus ini terdapat genom ataupun DNA yang mengandungi beberapa bahagian jin. Jin L1, jin L2, dan dia mengandungi jin untuk E, E1, E2, E4, E5, E6, E7. So ini adalah nama-nama jin ataupun genom yang penting untuk fungsi virus HPV ini. Jadi jin L1 ni apabila dia menghasilkan protein L1, jin L2 menghasilkan protein L2.
Jadi penghasilan protein ini berlaku di dalam sel-sel perumah yang diserang. Dia akan menggunakan machinery di dalam sel-sel yang diserang itu untuk menghasilkan diri mereka sendiri. So cuma saya tak mahu pergi yang lebih mendalam. Cuma anda perlu faham bahawa jin L1 akan menghasilkan protein L1. Dan ada satu lagi jin yang penting untuk anda ketahui adalah E6 dan E7 ni. Jin E6, E7 ni juga dikenali sebagai onkojin. Onkojin, onko adalah kanser dan jin adalah jin lah. Jadi inilah penyebab kepada berlakunya transformasi ataupun kanser dalam sel-sel perumah. Dan apabila dia pergi dalam perumah, dia boleh menggunakan machinery perumah itu untuk menghasilkan onkoprotein. Okey. Ini adalah struktur virus yang perlu anda ketahui. Yang paling penting sekali untuk faham tentang vaksin HPV ini adalah faham tentang protein L1. Virus yang berbeza mempunyai struktur L1 yang berbeza. Sebab itu dia dinamakan dengan nombor-nombor. Jadi perbezaan mereka terletak pada struktur L1 dan juga E6 dan E7 ini. Okey. So itu adalah pengenalan awal untuk faham tentang vaksin HPV. So maksudnya apabila kita berikan vaksin HPV ini, maka seseorang itu sama ada wanita ataupun lelaki akan dapat dicegah daripada mengidap prakanser dan kanser yang saya sebutkan tadi. Dan vaksin HPV ini ditemui oleh seorang ahli sains di Australia yang bernama Ian Fraser, Profesor Ian Fraser, pada tahun 1989, dan beliau lah dan tim beliau lah yang bertanggungjawab menghasilkan vaksin HPV. Seterusnya kita belajar bagaimana vaksin HPV ini dihasilkan. Bagaimana vaksin HPV dihasilkan. Saya nak meringkaskan saja. Kita tahu bahawa virus HPV itu berbentuk bulat, di tengah dia ada genom. Okey. Dan salah satu segmen yang ada terdapat di dalam genom HPV ini adalah L1. L1 gene. So apa yang dilakukan oleh ahli sains, sebab L1 ni dia akan encode protein L1 di luar ni. Protein L1 di luar ni. Protein L1 protein L1 ingatlah. So apa yang dilakukan oleh ahli sains adalah dia akan mengambil segmen gene L1 ni, kemudian dia akan pindahkan ke dalam sel lain, sel-sel yang lain. Sel-sel yang lain ini adalah sel-sel yang lebih kompleks daripada sel virus ini, tetapi dia mampu untuk menghasilkan semula virus itu. Dan di dalam sel-sel yang lain ini terdapat juga DNA-nya sendiri. DNA-nya sendiri. Sel-sel lain ini ataupun kita panggil expression system. Expression system ini adalah umpama kilang yang menghasilkan protein L1. Untuk menghasilkan protein L1, ahli sains akan mengambil sebahagian daripada segmen gene L1 ini melalui kaedah kejuruteraan genetik. Okey. Dan kemudian apa yang dilakukan? Mereka akan cantumkan L1 ni dengan DNA expression system ni. Jadi gene L1 ni sekarang sudah ada di dalam gene di DNA expression system ini. Expression system ni pula adalah sel. Dia boleh jadi sel serangga dan juga sel yeast, bergantung kepada syarikat mana yang menghasilkan vaksin ini. Satu syarikat menggunakan sel serangga, satu lagi syarikat menggunakan sel yeast sebagai expression system. So expression system ni adalah kilang yang akan menghasilkan protein L1. So apabila apa yang berlaku di dalam sel expression system ini,
L1 tadi ni akan ditukarkan menjadi protein L1, protein L1 ataupun, dan protein L1 yang dihasilkan ini, yang menariknya dia boleh assemble dia balik menjadi kantong yang kosong, di mana dinding ataupun kulit luar kantong ini dibina oleh L1, dan ini dikenali sebagai VLPL1, viral like protein L1 nama dia. Dan kita tahu bahawa VLPL1 ini adalah kantong kosong, kosong yang tidak ada DNA genom virus HPV. Jadi maksud dia, benda ni dia tidak menjangkiti orang lain, dia tak berbahaya sebab dia kosong, dia tak hidup, dia bukan benda hidup. Dan apa yang penting adalah ia dibina oleh protein L1 yang merupakan protein yang utama yang akan merangsang sistem imun seseorang manusia. Dan untuk meningkatkan keberkesanan protein VLPL1 ini untuk merangsang sistem imun seseorang manusia, mereka akan campurkan dengan adjuvan. Adjuvan adalah sebatan kimia yang berfungsi untuk meningkatkan immunogenicity, meningkatkan keberkesanan vaksin ini untuk merangsang sistem imun. Jadi campuran di antara VLPL1 ini dengan adjuvan inilah yang dikenali sebagai vaksin HPV. Vaksin HPV. Okey. Jadi kesimpulannya, vaksin HPV ini bukan dibina oleh virus HPV yang hidup, tapi adalah cuma protein L1 ni saja yang dihasilkan melalui kejuruteraan genetik ini, yang menghasilkan sek ataupun kromosom yang kosong yang dibina oleh L1 dan dicampur dengan adjuvan. Ini adalah vaksin HPV Untuk menghasilkan vaksin HPV jenis 16, Alisan kena ambil virus HPV 16 dan dia akan keluarkan L1 daripada HPV 16 ni, dan melalui proses yang sama maka terhasillah HPV 16. Kalau dia nak menghasilkan vaksin HPV 18, maka dia akan menggunakan HPV 18 dan dia akan menggunakan proses yang sama untuk menghasilkan vaksin HPV 18. Begitulah seterusnya. Jadi selepas terhasilnya vaksin ini, ahli-ahli sains akan melakukan kajian klinikal, yang besar, fasa 1, 2 dan 3, dan hasil daripada kajian-kajian itu mereka mendapati bahawa vaksin HPV ini memang berkesan merangsang sistem imun badan manusia dan selamat digunakan, dan berjaya mengurangkan risiko jangkitan HPV dengan berkesan. Okey, sekarang ni kita tengok apakah jenis vaksin HPV yang wujud, yang ada pada hari ini. Jenis-jenis vaksin HPV. Ada 3 jenis vaksin HPV yang utama. Pertama kita panggil quadrivalent. Syarikat yang mengeluarkan juga berbeza. HPV vaksin. Quadrivalent maksudnya dia ada 4 jenis HPV yang dilindungi, iaitu HPV jenis 16, 18, 6 dan 11. Ini berisiko tinggi, ini berisiko rendah. Kemudian jenis kedua adalah bivalent HPV vaksin, yang mengandungi 2 jenis HPV, iaitu 16 dan 18. Jadi dia cuma mencegah jangkitan 16 dan 18, dan dia tidak berkesan untuk mencegah 6 dan 11 yang menyebabkan penyakit, bukan kanser lah, penyakit kutil ataupun ketuat pada badan kemaluan dan sebagainya. Kemudian satu lagi jenis vaksin yang dihasilkan baru-baru ini adalah 9-valent HPV vaksin. Dan vaksin yang mengandungi 9 jenis HPV ini sudah pernah ada di pasaran Malaysia, yang terdiri daripada vaksin HPV jenis 16,
18, 31, 33, 45, 52, 58 dan 6 dan 11. So 7 daripadanya ini adalah HPV berisiko tinggi, yang ini berisiko rendah, sama dengan yang quadrivalent, syarikat yang sama menghasilkan kedua-duanya ni ya. Jadi apakah maksudnya jenis-jenis yang berbeza ni? Jadi ini menunjukkan bila ada 4 jenis virus HPV di dalam vaksin ini, maka dia mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh 16, 18, 6 dan 11. Manakala yang bivalent dia mencegah 16 dan 18. Dan kalau dia mengandungi lebih banyak HPV yang berisiko tinggi dalam vaksin ini, 9-valent ni, maka maka dia punya liputan yang lebih banyak. Contohnya kalau 16 dan 18, dia akan mencegah lebih kurang 70 hingga 80% kanser cervix. Kanser cervix. Okey. Dan kalau dicampur dengan 5 lagi ni, 31, 33, 45, 50, 58, dia akan mencegah hingga 90% kanser cervix. Jadi dia punya liputan tu lebih besar berbanding dengan cuma ada 2 jenis saja. Jadi ketiga-tiga jenis vaksin ini, dia sebenarnya dia adalah vaksin untuk mencegah pra-kanser dan kanser pada kaum wanita, khususnya kanser cervix, dan dia juga bermanfaat kepada kaum lelaki ya. Okey, dan setengah negara memang telah memberi lesen untuk diberikan kepada kaum lelaki. Okey, kemudian bagaimana di Malaysia? Di Malaysia kita sekarang ni menggunakan bivalent vaksin ni ya. Bivalent ni, dan memang dia ikut kontrak lah. Sekarang kita gunakan bivalent vaksin yang diberikan ke atas kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun, tingkatan 1, dan diberi 2 dos. Okey, 6 bulan sekali 6 bulan. So dos pertama, kemudian 6 bulan lagi dia akan repeat satu lagi dos untuk komplit. Dan vaksin ini mencegah untuk jangka masa sekurang-kurangnya 10 tahun, dan ahli sains percaya dia boleh sampai hingga bila-bila pencegahan itu. Dan satu lagi, pemberian vaksin HPV ini hanya berkesan ke atas individu yang tidak dijangkiti oleh HPV. Faham? Dia maksud dia seseorang yang sudah dijangkiti oleh virus HPV ini, dia tidak akan mendapat manfaat daripada vaksin ini, sebab vaksin ini mencegah jangkitan. Jadi kalau sudah mendapat jangkitan, jadi dia tidak bermanfaat. Dengan kata lain, kita tahu bahawa virus HPV ini dibawa melalui hubungan seksual. Jadi umumnya apabila seseorang wanita atau lelaki itu sudah melakukan hubungan seksual, maka mereka itu dianggap sudah pun dijangkiti oleh virus HPV. Itu secara umum kita punya tanggapan itu. Jadi kalau sudah ada hubungan seks, maka kita dianggap sudah dijangkiti, walaupun tidak dapat disahkan, melainkan kita buat ujian pengesahan sudah dijangkiti. Jadi manfaatnya kurang. Saya tak kata tidak ada langsung manfaat, tapi manfaatnya kurang. Nombor 2, lagi muda seseorang itu diberi vaksin HPV ini, lagi tinggi keberkesanannya, lagi tinggi responnya. Jadi sebab itu kita bagi pada usia 13 tahun lesen ataupun kelulusan yang diberi pada usia 9 hingga 26 tahun. Jadi inilah adalah masa di mana selalunya mereka belum lagi terdedah pada hubungan seksual, dan kalau mereka terdedah pun kebanyakan jangkitan itu bersifat sementara sahaja. Tapi vaksin ini juga boleh diberi hingga usia 40 tahun pun masih boleh berkesan, sebab walaupun perempuan dan tuan-tuan pernah melakukan hubungan seksual, pernah dijangkiti, tapi kadang-kadang anda tidak dijangkiti oleh semua jenis virus HPV ini. Mungkin dijangkiti satu saja, 18 saja contohnya. Jadi kalau anda sudah dijangkiti dengan HPV 18, jadi vaksin ini bermanfaat untuk mencegah jangkitan HPV 16. Walaupun anda ada kemungkinan dijangkiti, bukan bermaksud anda tidak langsung mendapat manfaat daripada suntikan vaksin ini. Masih ada kemungkinan anda bermanfaat jika anda cuma dijangkiti oleh salah satu daripada
virus tersebut. Itu kena faham. Dan kajian yang besar telah menunjukkan bahawa vaksin ini selamat digunakan, tidak ada kes-kes kematian yang dikaitkan terus dengan vaksin HPV, dan berjuta-juta kes, berjuta-juta suntikan vaksin telah diberikan dan menunjukkan bahawa ianya sangat selamat. So vaksin ini diberi 2 suntikan seperti disebutkan tadi, dan suntikan tu diberi ke dalam otot, intramuskular, ke dalam otot bahu, disuntik dalam otot bahu, maka seorang wanita itu dah akan menghasilkan antibodi lelaki, antibodi dalam darah ni, dan antibodi dalam darah ni akan pergi ke bahagian kemaluan. Kalau cervix pada kaum wanita ni, cervix ialah faraj, antibodi yang dihasilkan itu akan pergi ke dalam darah dan masuk ke dalam lendiran faraj. Antibodi ini antibodi dia akan masuk ke dalam faraj ni, lendiran faraj, termasuk juga lendiran daripada cervix ni. Okay. Antibodi akan dihasilkan selepas suntikan. Dan apabila jika berlaku jangkitan hubungan seks, dan virus tu cuba nak masuk, ni virus cuba memasuki cervix untuk menjangkiti cervix, so antibodi ini akan melawan, akan memusnahkan, mematikan, menghapuskan virus ni keluar. Cara dia mencegah. Dan juga kalau katakan virus itu telah berjaya memasuki cervix ni, terdapat juga antibodi yang dihasilkan daripada saluran darah yang keluar dan akan menyerang virus ini daripada dalam. So ini adalah tindakan bagaimana suntikan vaksin HPV ini dapat mencegah jangkitan virus HPV. So suntikan diberi dalam 2 kali, selepas itu wanita itu menghasilkan antibodi, dan antibodi itu masuk dalam lendiran faraj dan juga pangkar rahim atau cervix, dan ini akan mencegah jangkitan virus HPV terhadap seorang wanita. Dan apabila jangkitan virus HPV ini dicegah, maka wanita ini tidak akan dicegah untuk mendapat pra-kanser dan kanser cervix. Jadi banyak manfaat yang akan dibawa oleh vaksin HPV ini, bukan saja mencegah kanser dan pra-kanser pada bahagian cervix, tapi juga pada bahagian-bahagian lain, walaupun pada kadar yang lebih kurang. Dan setakat ini di Malaysia kita sudah ada semua jenis vaksin ini, termasuk juga yang jenis 9-valent ini sudah ada di pasaran, dan tentulah harganya lebih mahal. Tapi bagi kanak-kanak yang berusia 13 tahun ini di sekolah, mereka mendapat suntikan dengan percuma, sebab ini termasuk dalam program imunisasi kebangsaan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Jadi setakat ini dahulu maklumat-maklumat yang agak ringkas berkenaan dengan vaksin HPV dan pencegahan pra-kanser serta kanser di organ reproduktif lelaki dan wanita. Di Malaysia kita belum lagi menguatkuasakan pemberian vaksin ini kepada kaum lelaki, berbeza dengan di negara-negara luar seperti Australia contohnya, mereka telah pun memberi vaksin HPV ini kepada budak lelaki. Tapi di Malaysia sebab kos yang tinggi, dan ini yang boleh menyebabkan kita memerlukan perbelanjaan yang sangat besar untuk memberi vaksin kepada kedua-dua lelaki dan wanita. Dan kita harap dengan adanya vaksin ini, dengan liputan yang lebih baik digabungkan dengan ujian-ujian saringan yang akan saya terangkan nanti, kita mampu untuk mengurangkan kadar jangkitan virus HPV dan juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus HPV ini. Okey, setakat ini dahulu. Sekian, terima kasih.